Aulia binti Ahmad dan saya mengajar di Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur dan mengajar mata pelajaran matematik tambahan. Dalam PDP yang sebentar tadi, saya gunakan kaedah konstruktivisme, sedikit konstruktivisme tapi lebih banyak kepada kontekstual, teori pembelajaran kontekstual. Dalam konstruktivisme, kita gunakan bahan-bahan yang abstrak untuk mendapatkan rumus dia. Manakala kontekstual is a hands-on activity yang menggunakan bahan yang pelajar-pelajar gunakan untuk mendapatkan idea yang lebih mendalam mengenai pelajaran tersebut. Ada siapa yang tak hadir hari ni? Semua hadir, cikgu nampak ya? Izhar, tak semua orang hadir ya? Baiklah, cikgu dah beritahu hari tu apakah tujuan kita buat aktiviti hari ini. Iaitu untuk memantapkan pemahaman konsep penyempurnaan kuasa 2 dengan menggunakan kad. Nanti saya akan tunjukkanlah kad apa yang kita nak gunakan. Tapi tujuan utama dia, kita dah pun belajar mengenai penyempurnaan kuasa 2, cuma kita nak memantapkan sekarang. Dah bersedia semua? Ini yang kita akan lakukan, mengungkapkan ke dalam bentuk PKD dan memperoleh rumus bagi mendapatkan bentuk PKD. Baiklah, ini adalah fungsi kuadratik. Fx, Ax kuasa 2 tambah Bx tambah C. Semua dah biasa dengan bentuk ini. Kita nak tukarkan pada bentuk PKD. Siapa boleh beritahu saya apakah bentuk PKD? Ya, Nur Fatihah. Bentuk PKD adalah A kurungan X tambah P kurungan kuasa 2 tambah Q. Bagaimana rakan-rakan yang lain? Okey, terima kasih Nur Fatihah. Tapi Nur Fatihah macam teragak-agak kan nak jawab. InsyaAllah selepas aktiviti ini, Nur Fatihah akan jawab macam tu je, straight away je. Because kita nak ingat supaya aktiviti ini membantu kita mengingat tentang P, bentuk penyempurnaan kuasa 2 yang akan saya sebut sebagai PKD. Inilah bentuk dia. Dan bentuk ini ada berapa bahagian? Ramai dah lupa tu. Bahagian pertama, bahagian apa? Dan bahagian yang kedua ialah bahagian pemala. Untuk pemala. Baiklah. Nah, dari mana datangnya penyempurnaan kuasa 2? Ini masa kita belajar teori hari itu, saya telah pun menyebut mengenai dari mana datang perkataan penyempurnaan kuasa 2 daripada nombor kuasa 2 sempurna. Yang kamu telah belajar semasa kamu tingkatan 2 ke tingkatan 3? 3 ya. Okey, cikgu nak dengarlah. Siapa masih ingat apa yang kita belajar hari itu? Nombor kuasa 2 sempurna, siapa boleh jawab? Ya, Nur Atika. 3. 3, Nur Atika. Maaf cikgu. 4, 9, 16, 25. Bagus ya, duduk. Okey, setakat itu je ke? Ada lagi tak? Apa lagi? Dah cukup. Kalau ramai-ramai cakap sampai besok pun tak habis. Okay, kita tahu bahawa ini adalah contoh-contoh nombor kuasa 2 sempurna. And kita panggil dia kuasa 2 sempurna kerana dia melibatkan kuasa 2. 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2. Dan kalau ada nombor X, X kuasa 2. Dan bila kita sebut X kuasa 2 tu, dia ada hubungan dengan apa? Luas bagi apa? Segi 4 sama. Okey, itulah sebabnya ya. Nah, katalah saya bagi contoh ni. Menggunakan nombor-nombor kuasa 2 sempurna ini, ungkapkan nombor 8. Siapa nak cuba? Saya cikgu. 16 tolak 8. 16 tolak 8 sama dengan 8. Memang tepatlah tu. Tapi kalau kita gunakan nombor kuasa 2 yang paling hampir dengan 8. 9. 9. 8 sama dengan 9? Tolak 1. Bagus. 9 ni adalah 3 kuasa 2. Itu jadi sempurna kuasa 2. Dia nombor sempurna kuasa 2. Itu asal kita kaitkan dengan penyempurnaan kuasa 2. Mana datangnya sempurna kuasa 2 dan ada bahagian pemalanya. Ini yang kita nak tekankan dalam aktiviti kita. Ini tadi kita dah tengok bentuk. Ada bentuk kuasa 2, ada bentuk pemala. Dan kita telah pun belajar bentuk pemala tu sebenarnya memberikan nilai apa dia?
Memberikan titik maksimum atau minimum. Cik Aina sebut titik minimum maksimum. Macam mana rakan-rakan? Salah ke? Kenapa salah Cik? Kenapa? Maafkan saya cikgu. Memberikan nilai maksimum atau minimum. Tepat sekali, okey. So sekarang ni Cik Aina tak lupa nanti. Ya, nilai minimum maksimum, bukan titik minimum maksimum. Titik minimum maksimum kat mana? Kedua-duanya sekali. Bila kita sebut pasal titik, dia memerlukan X dan Y. Okey. Baiklah. Ini akan memberikan titik X, titik minimum dan maksimum, negatif P, Q. Baiklah, cikgu punya persoalan. Kalau dah tahu ni semua, nak buat apa aktiviti ni lagi? Cikgu dah dapati, kita dah tengok pelajar-pelajar ni, ramai bila sampai akhir tahun dah lupa. Tahun depan lagi lah dahsyat. Ya, lupa habis. Nak cuba pun tak mau cuba jawab soalan ni. Maka kami adakan aktiviti ini supaya membolehkan anak memantapkan pemikiran, sebab mengikut ada satu teori itulah ya, secara kontekstual tu, kalau kita belajar menggunakan bahan yang kita gunakan sendiri, hands on ya, kita boleh ingat lebih lama. Itu tujuan kami. Okey, semua orang semua dah bersedia nak buat aktiviti? Baik, mula-mula kita nak terangkan dulu apa yang kita nak gunakan untuk aktiviti ini. Pertama, kita perlukan kad PKD. Pertama, mula-mula sekali, kad warna oranye ni iaitu kita panggil sebagai kad X kuasa 2. Okey, dia merujuk kepada bilangan A, fungsi tersebut. Kemudian kita ada pula kad B ataupun kad X ni. Kad X ni mewakili B, bilangan B, dan dia punya panjang dia sama panjang X dan lebar dia adalah berapa? 1 unit. Okey, dan satu lagi kad yang kita akan gunakan adalah kad unit kita panggil. Nah, kad unit ini panjang dan lebar dia bersamaan dengan 1. Nah, dan saya tunjukkan bagaimana kita bentukkan kad-kad ini. Bukannya secara sewenang-wenangnya ya. Yang ni dia punya panjang dia, panjang lebar sama dengan 1 unit bagi warna biru ini. Maka dengan itu, kalau kita ada fungsi ini, X kuasa 2 tambah 4X tambah 3, berapakah nilai X kuasa 2? Berapa nilai kadnya kita perlukan? 1. Kad biru ni berapa kadnya? 4. Wah, cepat anak murid saya ni. Dan kad hijau, kad unit? 3. Bagus, senang. Jadi saya rasa kita tak ada masalah nak buat aktiviti ini. Sebenarnya apa yang kamu perlu buat adalah susun kad-kad ini ya, supaya menjadi segi 4 sama. Kenapa nak buat sampai segi 4 sama? Sebab kita nak buat bentuk penyempurnaan kuasa 2. Di atas meja ada helaian kerja semua. Ketua kumpulan sila edarkan helaian kerja kepada kawan-kawan. Dan buku-buku yang lain sila letakkan satu tempat. Sebab kita nak buat aktiviti ni, edarkan. Okay, kita baca soalan 1. Okay, kita akan buat soalan 1 dahulu ya. Soalan A maksud saya. Iaitu objektif kita menukarkan bentuk AM kepada bentuk PKD. Kita diberi fungsi tersebut. Kemudian kita akan lakukan tugasan yang diminta. Kamu boleh baca sekarang arahan dia. Cikgu bagi masa 1 minit saja sebab arahan ni senang saja. Baiklah, boleh mulakan sekarang? Boleh. Okey, 1, 2, 3, mula. Baiklah, bahan-bahan yang saya gunakan ni merupakan kad-kad PKD yang saya gunakan. Ini kad-kad ini boleh membantu pelajar-pelajar melihat bagaimana bentuk penyempurnaan kuasa 2 tersebut. Jadi mereka bila kita belajar secara teori, mereka nampak ini bentuk penyempurnaan kuasa 2 tapi dia tak nampak dengan jelas sehingga kita buat ini kuasa ini nampak segi 4 sama, dia akan membentuk segi 4 sama. Barulah mereka jelas. Bila mereka jelas, mereka ingat lebih lama.
Semua dah siap dah? Masa pun dah cukup. Nah, semua orang dah dapat dan dah ada explain pada saya apa yang perlu awak buat tadi. Dan inilah hasil yang kamu dapat untuk pertama sekali. Betul atau tidak? Kumpulan mana yang dapat bentuk macam ni? Sila angkat tangan. Satu kumpulan saja yang dapat bentuk macam saya dapat. Wah, ni mesti kumpulan hebat ni. Lebih tepukan macam mereka. Okay. Mula-mula cikgu dapati masalah kamu yang paling besar sekali tadi apa? Tak cukup satu. Nak membentuk segi empat sama. Sebab kita nak buat segi empat sempurna. Jadi segi empat sama. So tak cukup satu. Dan kita gunakan kad warna merah untuk melengkapkan kita punya segi empat sama kita. So tepi dia, sisi dia ada X tambah 2. Yang ni pun X tambah 2. Maka kita tukarkan bentuk tu menjadi bentuk X tambah 2 kuasa 2 tolak 1. Kenapa tolak 1? Adakah dia kerana tak cukup 1 kah? Ataupun sebab kita tambah 1, maka kita kena tolak 1? Cikgu harap kamu menampak bahawa sebab kita tambah 1, itulah sebab kita kena tolak 1. Kalau kita kembangkan ini, tanpa tolak, kalau kita kembangkan dia, kita dapat 4x kuasa 2, 4x tambah 4. Sedangkan soalan asal dia tambah berapa? Itu sebab kita kena tolak 1. Tetapi kita boleh juga andaikan, kalau tak cukup 1, kita tolak 1. Itu lagi senang untuk fikirkan. Baiklah. Kita ada juga kumpulan yang dapat bentuk macam ni. Kumpulan mana dapat bentuk macam ni? Yang lain-lain je lah. Nah, bukan salah. Bukan salah. Betul juga. Ini pun tak cukup 1 juga. Tapi yang mana satu yang kamu fikirkan yang lebih baik untuk kita membuat bentuk segi empat sama? Kita akan cuba buat B2 dengan B3 sekarang ni. Dan kita akan lihat yang mana satu lebih baik. Okey? B2 dan B3 sekarang. Baiklah, semua berhenti membuat aktiviti. Kita dah habis aktiviti, dah sampai masa dia. Dan cikgu dah dapati semua orang dapat buat apa tugasan yang kamu buat tadi. Bagus. Jadi cikgu nak tanya, bentuk mana yang lebih sesuai? Yang pertama ke yang kedua tadi? Sebulat suara kata yang pertama? Baiklah, saya nak tanya, kenapa bentuk yang pertama tu sesuai? Bilangan B memainkan peranan. Kerana untuk membuat segi empat sama, bilangan B perlu dibahagikan kepada 2. Dibahagi dengan 2. Tepat sekali Nok Atika. Itulah jawapan yang saya nantikan. Okay, terima kasih. Semua dah perasan bahawa kalau kita bahagi B itu dengan 2, kita pasti dapat segi empat sama. That's why B itu memain peranan yang penting. Therefore, kita tengok. Ini yang pertama sekali yang kamu dapat, betul? Dan kamu tak dapat 2-0 tadi. Tanpa menggunakan kad merah pun kamu tahu ini kurang 2 dan kamu tolakkan dengan 2. Betul tidak? Itu dah sudah bagus lah. And then kedua lagi yang ini pula lain daripada yang lain. Tak tolak 1, dia apa? Dia tambah 1 pula. Jadi jawapan awak adalah X kuasa 2 tambah 1. Tapi hakikatnya apa yang kita nak buat aktiviti ni, ada berapa bahagian? 2 bahagian. Bahagian pertama ialah yang ada kuasa 2 dan bahagian kedua yang pemalar tu adalah sama ada kita tambah atau kita tolak. Dan ia memberikan nilai apa? Tadi Cik Aina dah jawab. Ini yang kita nak pada ingat ya. Baiklah, sekarang ni cikgu nak bagi. Nampak macam senang tadi kan? Soalan cabaran kita buat soalan C pula sekarang ni. Adakah kamu menghadapi masalah? Tak dapat segi empat sama? Bagaimana?
Nampaknya kumpulan ni dapat Penyempurnaan kuasa 2 A B kuasa 2 tambah kuasa 2 iaitu 2 dengan X. Okey. Alright, tepat sekali apa yang Anas beritahu saya. Penerangan Anas sangat tepat pada saya. So mereka-mereka kumpulan yang masih tak dapat lagi boleh bertanya kepada Anas macam mana Anas boleh dapat apa yang dia dapat. Okey. Pergi tanya sekarang Anas. Jangan semua-semua. Kita pilih seorang dan sekumpulan ke, kemudian dia ajar balik kumpulan. Haziq, okey, ajar. Okey. Daripada bentuk penyempurnaan kuasa 2 A kurungan X tambah P kuasa 2 tambah Q, maksudnya A didarabkan dengan bahagian kuasa 2. Jadi jika kita mempunyai 2X kuasa 2, kita akan mendapat 2X tambah 2 kuasa 2. Ia akan membentuk 2 segi 4 sama. Cikgu dah lihat kamu semua telah menerima cabaran dan Anas telah membantu kita. Berikanlah tepukan sedikit pada Anas. Terima kasih Anas ya. Dan cuba awak tengok kini kita dapat 2 dan cikgu sebenarnya cikgu tulis kat situ. Walaupun kekurangan 4 kad unit kamu boleh buat andaian dan cikgu bangga kerana walaupun tak ada kad-kad tu tapi kamu boleh buat andaian bahawa tidak ada kad-kad kat situ dan perlu ditambah dengan kad-kad warna merah sepatutnya. Betul? So that's why cikgu kata cikgu bangga dengan pelajar-pelajar sekalian. Baiklah. So maka A memberikan nilai bilangan segi 4 sama yang kita perlu ada. Okey, dan ini 4 dia. Dan sepatutnya itulah jawapan yang kamu dapat. Itu yang kamu dapat, betul? Baiklah. Kita akan buatkan terus kepada memperoleh rumus bagi mendapatkan bentuk penyempurnaan kuasa 2. Kita lihat aktiviti nombor 2. Okey, sekarang ni kita akan gunakan sampul A untuk menjawab soalan ni. Baik, kita boleh mula sekarang. Semua orang pun dah dapat apa yang sepatutnya kita dapat dan cikgu sangat gembira dan berikan tepukan pada diri sendiri. Baiklah, siapa boleh berikan saya sekarang ni? Apa dia rumus bagi mendapatkan bentuk kuasa 2? Siapa boleh bagi? Wah, ramai. Siapa yang boleh tulis di papan hitam? Apa? Faris nak jawab? Okey, bersemangat Faris. Okey, yang lain perhatikan sama ada betul atau tidak Faris buat. Adakah tepat apa yang Faris dapat ni? Terima kasih Faris. Thank you very much. Okey. So, ini kalau kita belajar kita buat macam mana? Betul tak macam ni? Lepas tu kemudian okey. Untuk apa rumus ni sebenarnya? Untuk mendapatkan bentuk PKD. So sekarang ni cikgu nak tanya, apakah impak kepada kamu tentang aktiviti yang telah kita jalankan tadi? Saya cikgu. Sekarang ni saya lebih jelas dan faham tentang PKD ni cikgu. Alhamdulillah, saya pun suka tengok Syami. Terima kasih Syami. Maksudnya mesti betul-betul dia faham lah tu sebab dia jarang bercakap kan. Okey, ada lagi pandangan? Atikah lagi. Okey Atikah. Sekarang saya ingat cikgu, PKD ada 2 bahagian, bahagian kuasa 2 dan bahagian pemalar. Okey, thank you. Bagus, itu yang sebenarnya yang kita nak kan, supaya pelajar-pelajar ingat ada 2 bahagian tersebut. Dan ada lagi pandangan. Kita akhir, pandangan terakhir.
Haziq. Okey, Haziq. Dia pada tadi nak jawab ni. Okey. Alhamdulillah cikgu, sekarang ni kami semua lebih jelas apa maksud kuasa 2 sempurna itu dan dari mana datangnya B/2A itu. Sebelum ini, kami ikut sahaja rumus dan saya gembira buat aktiviti ini. Sekarang insya-Allah saya dapat dan lebih yakin untuk menjawab soalan persamaan kuadratik ini. Terima kasih. Haziq, kalau kita biarkan sampai besok tak habis nanti. Okey, terima kasih Haziq ya. Banyak sikit. Itulah pandangan yang sepatutnya cikgu nak kamu dapat ya. Supaya kita boleh hafal dan kita boleh ingat bentuk ini sampai sekurang-kurangnya sampai SPM. Tapi kalau boleh-boleh sampailah sampai tua pun. Baiklah, itulah setakat ini sahaja kita punya kelas. Tapi ingat ya, kelas ini bukan untuk menyelesaikan, tapi untuk kita memantapkan kita punya kemahiran ataupun pengetahuan dalam penyempurnaan kuasa 2. Ada satu bahagian yang kita tak buat lagi, betul tak? Ada soalan nombor 3, itu adalah saya jadikan sebagai latihan waktu rumah nanti, balik rumah, sebagai kerja rumah. Boleh? Boleh. Okay, so boleh balik ke kelas seterusnya.